Okey para pelajar sekalian, dalam siri pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-19 dalam silibus matematik tambahan, iaitu taburan kebarangkalian Okey, dalam edisi khas video yang pertama ini kita akan bincangkan secara khusus tentang taburan kebarangkalian binomial dan video ini khusus untuk pelajar-pelajar SPM tahun 2020. Okey para pelajar sekalian, untuk kita memahami konsep taburan binomial, pertamanya kita lihat apa yang dikatakan sebagai eksperimen Bernoulli Baik, eksperimen Bernoulli ialah suatu eksperimen yang akan menghasilkan dua kesudahan sama ada kejayaan atau kegagalan. Untuk memahami apa yang dinyatakan di sini, kita lihat beberapa contoh di sini Yang pertama kita lihat di sini dalam aktiviti memanah. Ada dua kesudahan yang mungkin sama ada kena sasaran ataupun tidak kena sasaran. Itu yang dikatakan kejayaan atau kegagalan. Okey, dalam contoh yang kedua, orang memancing ikan sama ada dapat ataupun tak dapat. Di situ adalah kejayaan ataupun kegagalan. Sama juga dalam contoh yang ketiga ini, iaitu dalam ujian dan peperiksaan sama ada lulus ataupun tak lulus. Di situlah apa yang dikatakan sebagai kejayaan atau kegagalan. Jadi suatu eksperimen yang akan menghasilkan dua kesudahan ini, iaitu sama ada kejayaan atau kegagalan. Eksperimen inilah dikenali sebagai eksperimen Bernoulli. Okey. Baiklah para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan kita dengan melihat slide yang ini Dalam slide ini menunjukkan seorang peserta dalam pertandingan menembak. Jadi dalam pertandingan menembak ini si penembak ini diberikan 3 kali cubaan tembakan. Okey, dalam 3 kali percubaan tembakan itu ada 4 kemungkinan yang akan berlaku ataupun kita panggil sebagai kesudahan. Ada 4 kesudahan yang akan berlaku Yang pertama, kemungkinan yang pertama kena 1. Maksudnya 3 kali percubaan itu hanya kena sekali saja. Itu maksud dia. Kemungkinan yang kedua ialah kena 2 kali. Maksudnya di sini 2 kali kena, 1 kali tak kena Kemungkinan ketiga ialah kena 3 kali. Maksudnya ketiga-tiga tembakan semuanya kena sasaran. Itu maksudnya. Kemudian kemungkinan yang keempat ialah tak kena langsung. Okey. Itulah dia 4 kemungkinan yang akan berlaku dalam 3 kali cubaan yang diberikan kepada si penembak ini. Dan di sini timbul satu persoalan. Persoalannya di sini ialah berapakah kebarangkalian kena 1, kena 2, kena 3 atau tak kena langsung. Jadi maksudnya bagi setiap kemungkinan-kemungkinan ini ada nilai kebarangkaliannya yang dapat kita terjemahkan ke dalam bentuk angka. Itulah persoalan sekarang. Dan segala persoalan ini dapat kita jawab jika kita memahami dan mempelajari suatu konsep matematik yang dikenali sebagai taburan kebarangkalian binomial. Ya para pelajar sekalian, kita teruskan perbincangan kita dengan membincangkan slide ini Baik, dalam slide ini kita akan jalankan suatu eksperimen. Jadi eksperimen apa yang akan kita jalankan di sini? Eksperimen ini melibatkan suatu pertandingan menembak. Okey, di sini gambar ini menunjukkan seorang peserta dalam pertandingan menembak. Okey. Jadi sebelum kita membincangkan lebih lanjut kita kena fahamkan dahulu apa yang dikatakan sebagai kebarangkalian Kebarangkalian ialah suatu entiti yang diukur dari 0 hingga 1. Okey. Dan kebarangkalian juga disetarakan dengan peratus Kalau dalam bentuk peratus kita tulis 0 hingga 100%. Okey. Tapi dalam kebualan kita kita selalu menggunakan peratus bagi menyatakan suatu kebarangkalian Contohnya kalau kawan kita keluar daripada Dewan Peperiksaan ataupun baru balik daripada ujian lesen memandu kita akan selalu tanya macam mana, boleh lulus ke tak boleh lulus Jadi kawan kita akan selalu kata istilah yang selalu kita dengar 50-50 lah bagi menyatakan dia tak berapa yakin Jadi 50-50 itu merujuk kepada
50% lulus, mungkin 50% tu gagal. Okey. Tapi sebenarnya dalam menyatakan kebarangkalian, menggunakan peratus itu dia kurang tepat. Jadi nilai kebarangkalian sebenarnya adalah nilai yang dinyatakan antara 0 hingga 1. Okey. Jadi sebagai contoh di sini, kalau kita nyatakan satu kebarangkalian itu 80%. Contohnya macam kita lihat awan yang dah gelap, nak hujan. Jadi kita kata 80% akan hujan. Jadi kita nyatakan kebarangkalian itu menggunakan peratus, 80%. Tapi yang itu kurang tepat. Sepatutnya kita akan nyatakan sebagai 0.8. Tapi dalam perbualan kalau kita gunakan nilai yang macam ni, dia nampak janggal sikit lah. Kalau orang tanya, rasanya kamu boleh lulus tak peperiksaan ni? Kamu akan kata 0.5. Jadi di situ dia nampak janggal sikit lah dalam konteks perbualan. Jadi maksudnya di sini bila sebut tentang kebarangkalian, ia merupakan suatu nilai yang terletak antara 0 hingga 1. Macam tu. Baik, seterusnya apa yang kita nak buat dalam eksperimen ini adalah seorang penembak negara. Bila sebut kata penembak negara, maksudnya dia mempunyai skill menembak tu yang tinggi lah. Sebab seorang atlet penembak negara ni, dia pastinya dia akan melalui siri latihan yang intensif bertahun-tahun. Jadi maksudnya dia akan mempunyai kemahiran menembak yang tinggi. Maksudnya bila nak tembak tu dia lebih mudah kena daripada tak kena lah. Yang tu maksudnya. Jadi di sini kebarangkalian kejayaan kita perlu berikan kepada penembak negara ni. Okey. Jadi kita letakkan 0.8. Kebarangkalian kejayaan 0.8 ini membawa maksud kebarangkalian penembak ni menembak dan kena sasaran dia adalah 80%. Tapi kita tak sebut 80%, kita sebut 0.8 sebab ini adalah kebarangkalian. Seterusnya nilai kebarangkalian kejayaan ini kita nyatakan sebagai P. P yang kita gunakan di sini adalah huruf kecil. Jadi P sama dengan 0.8. Okey. Jadi di sini kalaulah kebarangkalian kejayaan 0.8, maka kebarangkalian kegagalan ialah 0.2. Ini kenapa? Sebab nilai kebarangkalian paling tinggi ialah 1. Jika kebarangkalian kejayaan ialah 0.8, maka kebarangkalian kegagalan ialah 1 tolak 0.8. Itu sebab kita dapat di sini 0.2. Okey, dan kebarangkalian kegagalan ini kita nyatakan sebagai Q. Jadi Q sama dengan 2. Dalam eksperimen ini kita berikan 3 kali percubaan tembakan. Dan bilangan cubaan ini kita nyatakan sebagai N. Jadi kita tulis sebagai N sama dengan 3. Baik, seterusnya kita lihat apakah tujuan eksperimen ini dijalankan. Jadi eksperimen ini bertujuan untuk mencari nilai kebarangkalian kena sasaran tepat 2 kali. Maksudnya di sini 3 kali percubaan tembakan yang diberikan, apakah nilai kebarangkalian kena 2 kali sahaja. Macam tu. Itu tujuan eksperimen kita ini. Boleh baiklah para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya ini kita akan cuba membuat analisis hasil daripada eksperimen yang kita jalankan. Okey. Baik, kita seperti sedia maklum, kita diberikan 3 kali percubaan tembakan. Okey. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam percubaan tembakan yang pertama, 2 kesudahan ini yang mungkin dapat kita lihat, iaitu sama ada kena sasaran ataupun tak kena. Jadi K itu adalah kena, K berpalang itu maksudnya lah tak kena. Baik, ini adalah 2 kemungkinan. Okey, dalam percubaan yang kedua pula, situasinya akan jadi seperti ini, iaitu kemungkinan yang pertama tadi kena, yang kedua masih kena, ataupun yang pertama kena, yang kedua tak kena. Okey. Dan kesudahan yang lain daripada itu mungkin juga boleh berlaku seperti ini. Tembakan yang pertama tadi tak kena, tembakan yang kedua kena. Ataupun yang pertama tadi tak kena, tembakan yang kedua juga tak kena. Inilah yang dapat kita perhatikan kesudahan-kesudahan yang mungkin. Okey. Seterusnya dalam percubaan tembakan yang ketiga, kita akan dapati hasilnya kemungkinan seperti ini. Yang pertama tadi kena, yang kedua kena, yang ketiga kena. Yang pertama kena, yang kedua kena dan yang ketiga tak kena. Okey.
Begitulah seterusnya seperti yang anda lihat di sini ya. Tak perlulah cikgu nak bacakan semua sekali ni ya. Jadi cikgu harapkan kamu fahamlah apa yang dituliskan di sini ya. Inilah dia satu gambar rajah ya yang dipanggil gambar rajah pokok di sini bagi menyatakan kesudahan-kesudahan yang mungkin dan dia telah membentuk satu taburan. Maka inilah yang dipanggil taburan kebarangkalian. Okey. Baik, seterusnya di sini apa yang nak kita lihat tadi ialah cari kebarangkalian kena tepat 2 kali. Jadi kita lihat di sini yang kena 2 kali Okey, lihat di sini kena, tak kena. Kita tak pilih yang atas ni kena. Sebab itu kena 3 kali. Kita tak mau yang tu. Kita mau yang kena tepat 2 kali. Okey. Yang kedua pula, kena, tak kena, kena. Ini juga kita boleh ambil. Kena, tak kena, kena. Okey, lagi yang mana? Satu lagi kita ambil yang ini. Tak kena, kena. Nampak tak? Jadi kan dalam banyak-banyak ni, inilah dia 3 kemungkinan yang berlaku bagi menyatakan kena tepat 2 kali. Boleh? Okey. Jadi yang lain-lain tu kita tak perlu ambil lah. Okey. Seterusnya kita cari nilai kebarangkalian bagi kes yang pertama ini iaitu kena, tak kena. Baik, bagaimana cara dia? Mudah saja kita ambil kebarangkalian kena 0.8 darab dengan kebarangkalian kena 0.8 dan darab kebarangkalian tak kena 0.2. Kemudian kita tekan kalkulator lah, maka dapatlah 0.128. Baik, maksudnya di sini kebarangkalian kena, tak kena. Itu jawapannya ialah 0.128. Itu maksud dia. Okey, seterusnya kita lakukan perkara yang sama. Jadi kebarangkalian kena, tak kena, kena. 0.8, 0.2, 0.8. Jadi kita darabkan, maka dapatlah 0.128. Sama jawapannya. Okey. Baik, begitulah halnya dengan kes yang ketiga ini dan kita dapati jawapannya semuanya sama. Okey. Maka dapatlah kita rumuskan di sini bahawa kebarangkalian tepat kena 2 kali. Okey. Jadi sama ada 0.128 atau 0.128 atau 0.128. Bagi setiap kes ini, kita tambahkan semuanya, maka dapatlah 0.384. Maka inilah jawapan kepada kebarangkalian kena tepat 2 kali. Seterusnya kita fokuskan di sini. Baik Nampaknya di sini 0.8, 0.8, 0.2, 0.8, 0.8, 0.2, 0.8, 0.8, 0.8, 0.2. Jadi ketiga-tiga ni adalah perkara yang sama, betul tak? Jadi maksudnya kita boleh tulis seperti ini. 3 darab 0.8 kuasa 2 darab 0.2. Boleh Okey. Kalau kita perhatikan, 3 ini ialah 3C2. Nampak tak? Kalau kamu tak ingat ni, ambil kalkulator, tekan 3C2. Kita akan dapat 3. Jadi 3 ini sama dengan 3C2. 3C2 bermaksud 3 kali percubaan tembakan kena 2. Jadi kita boleh tulis 3C2 lah. Okey. Kemudian kita darabkan dengan 0.8 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 1. Jadi daripada sini kita dapati satu pola di mana pola ini akan membolehkan kita membuat satu rumusan secara am. Maksudnya kita boleh terbitkan suatu rumus lah. Okey, apakah rumusan secara amnya? Kita bincangkan dalam slide yang seterusnya. Okey, para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya kita lihat di sini keputusan daripada eksperimen ini tadi dapat kita tulis seperti ini kan. Baik. P ini menyatakan kebarangkalian, X ini menyatakan kena 2. Okey, yang ini yang kita dapat tulis tadi 3C2 0.8 kuasa 2 0.2 kuasa 1. Dapat kita perhatikan di sini 3C2 bermaksud 3 kali percubaan kena 2. 0.8 ialah kebarangkalian kejayaan. Kemudian di sini ada kuasa 2. Dia menyamai nilai 2 di sini. Okey. Dan di sini ialah kebarangkalian kegagalan 0.2. Dan kita tengok di sini kuasa dia 1.
1 ini dia nilainya sama dengan 3 tolak 2. Nampak tak? Jadi itu pattern dia lah. Jadi daripada sini dapatlah kita buat satu kesimpulan secara seperti ini. Okey. Maka inilah dia rumus taburan binomial. Boleh. Jadi untuk kita mudah, kita bincangkan dulu tentang setiap simbol yang kita gunakan di sini. Okey, yang pertama, P huruf besar ini bermaksud kebarangkalian. Bahasa Inggeris dia ialah probability. Seterusnya, X ini dipanggil pemboleh ubah rawak diskrit. Kenapa dikatakan sebagai diskrit? Sebab dia tidak ada perpuluhan. Maksudnya bila tembak 3 kali, dia kena berapa? Dia kena 2, kena 1, kena 3. Dia tak boleh kena 2.1. Kena berapa? 3 kali percubaan, kena 1.7. Itu tak boleh. Dia mesti nombor-nombor yang tepat, integer. Itu dipanggil diskrit. Okey. Jadi X ialah pemboleh ubah rawak diskrit. Baik. Seterusnya, N adalah bilangan percubaan. Okey, macam kes ni tadi 3 kalilah. Okey, N tu 3. Okey. Kemudian P ialah kebarangkalian kejayaan. Okey. Seterusnya Q adalah kebarangkalian kegagalan. Jadi kalau kita perhatikan di sini R, di sini P kuasa R. Kemudian Q kuasa N tolak dengan R. N tolak R. Okey. Macam tu inilah dia rumus taburan binomial. Dan perlu juga kita letakkan nota di bawah di sini. Kalau sebut taburan binomial, P tambah Q sama dengan 1. Oleh itu, P sama dengan 1 tolak Q. Ataupun Q sama dengan 1 tolak P. Macam itulah. Baik, di sini, bila kita dah tahu dah rumus, okey, jadi kita tidak perlu lagi lah buat analisis panjang-panjang macam tadi. Jadi, maksudnya di sini, kita tengok baliklah. Kalau kita nak dapatkan kebarangkalian kena 2 daripada 3 kali percubaan tembakan tadi, maka kita gunakan rumus. Dan kemudian ambil kalkulator je lah. Kirakan maka dapatlah 0.384. Itu kena 2. Baik, seterusnya kalau kita nak cari nilai kebarangkalian X sama dengan 0. X sama dengan 0 maksudnya tak kena langsung lah. 3 kali percubaan tu ketiga-tiga tak kena. Jadi apakah nilai kebarangkalian dia? Jadi jawapannya ialah ambil rumus, gantikan nilai N, R, P dan Q tu. Kemudian ambil kalkulator. Akhirnya dapatlah, itulah dia 0.008. Nampaknya di sini nilai dia sangat rendah lah. Kenapa? Sebab dia penembak negara kan. Kemahiran dia tinggi 0.8 di sini. Kemudian kalau kita nak cari nilai kebarangkalian kena 1, 3 kali percubaan tembakan tadi, 1 aja yang kena. Apa nilai kebarangkalian dia bagi penembak negara ni? Jadi gunakan formula, gantikan nilai berkenaan. Okey, akhirnya dapat 0.096. Boleh jadi lebih mudah bila kita tahu dah rumus taburan binomial ni. Dan yang terakhir, kalau kita kata X sama dengan 3, kebarangkalian kena 3, maksudnya ketiga-tiga tembakan kena. Jadi apakah nilai kebarangkaliannya? Maka gantikan dalam rumus dan akhirnya dapatlah 0.512. Nampak? Okey, kemudian kalau orang tanya bila kena 4, macam mana kena 4? Kena 4 kamu boleh cuba sendirilah guna kalkulator. Dia akan dapat maths error. Sebab apa? 3 kali percubaan tembakan kena 4. Tak munasabah pun kan. Jadi kalau tekan kalkulator tak ada jawapan. Okey. Jadi dia setakat 3 saja. Baik, di sini ada persoalan. Apa dia? Yang pertama, apakah kebarangkalian kena sasaran kurang daripada 2? Kita akan tulis macam ni lah. Kebarangkalian X kurang daripada 2. Kalau kurang daripada 2, ada 2 kemungkinan. Sama ada dia tak kena langsung ataupun kena sekali saja. Jadi seterusnya, kita tambahkanlah kebarangkalian kena 0 ditambahkan dengan kebarangkalian kena 1. Jadi kira je. Mudah kan? Baik, seterusnya soalan yang kedua ialah cari kebarangkalian kena sasaran sekurang-kurangnya 2. Kalau sebut sekurang-kurangnya 2, maksudnya apa? Maksudnya ialah kebarangkalian X lebih atau sama dengan 2.
Jangan salah faham dengan istilah sekurang-kurangnya ni. Sekurang-kurangnya dengan kurang daripada tak sama ya. Okey, kalau bahasa Inggeris kita kata at least. Okey, jadi kalau sekurang-kurangnya 2, maksudnya X lebih besar sama dengan 2. Jadi maksudnya di sini kalau X lebih besar sama dengan 2, maka dia boleh 2, dia boleh 3. Jadi kebarangkalian kena 2, kita tambahkan dengan kebarangkalian kena 3. Okey. Kemudian salin baliklah jawapan ni. Dan akhirnya kita jumlahkan, maka dapatlah 0.896. Ya. Baiklah, seterusnya kita lihat persoalan yang ketiga ya. Soalan yang ketiga ialah cari kebarangkalian kena sasaran kurang daripada 3. Okey, kalau kurang daripada 3 maksudnya X lebih kecil daripada 3. Kalau kurang daripada 3 maksudnya X sama dengan 0, kebarangkalian X sama 1 dan juga kebarangkalian X sama dengan 2. Jadi kita senaraikan seperti inilah. Okey. Tapi untuk dapatkan jawapan, kita janganlah guna kaedah seperti ni sebab panjang pengiraan dia Okey, ini sebab nilai-nilai ni kita dah tahu dah, okeylah kita boleh gantikan saja Tapi kalau nilai-nilai ni kita belum tahu, kita kena cari satu persatu jadi mengambil masa. Jadi cara yang lebih bijak kita gunakan seperti ini. Kita gunakan 1 tolak kebarangkalian X sama dengan 3. Kenapa kita boleh tulis seperti ini? Seperti mana kita tahu bahawa jumlah maksimum suatu nilai kebarangkalian ialah 1. Jadi bila kita ambil 1, kita tolakkan dengan kebarangkalian X sama dengan 3, maka dapatlah yang selebihnya ni. Itu sebab kita tulis 1 tolak P X sama dengan 3. Okey pelajar, itulah dia 3 persoalan yang berkait dengan eksperimen yang kita jalankan tadi Okey, sekarang kita akan mempelajari tentang graf taburan binomial Kita menggunakan data-data yang kita perolehi dalam eksperimen tadi Di sini paksi Y dan sini paksi X. Baik, paksi Y ini kita tulis sebagai PX yang mewakili nilai kebarangkalian. Paksi X akan ditulis sebagai X besar, iaitu pemboleh ubah rawak diskrit. Kemudian di sini kita perlu plotkan untuk 4 nilai X saja, iaitu 0, 1, 2 dan 3. Okey. Di sini nilai X ini tidak melibatkan nilai perpuluhan. Dia hanya melibatkan integer 0, 1, 2 dan 3 sahaja. 4, 5, 6 semua pun tak termasuk. Okey. Untuk 0, nilai kebarangkalian ialah 0.008. Kita nyatakan pada kedudukan yang munasabah di situ. 0.008. Untuk kebarangkalian X sama dengan 1, kita tuliskan pada kedudukan yang munasabah. Di sini kedudukannya. Dan begitulah juga untuk X sama dengan 2 dan juga X sama dengan 3. Okey, maka inilah dia graf taburan binomial di mana graf ini berbentuk garis-garis palang ini macam tiang bendera tu itulah dia graf taburan binomial. Okey para pelajar sekalian, untuk slide yang seterusnya ini kita akan diberikan nota di sini yang berkaitan dengan mean bagi bilangan kejayaan, variance dan juga sisihan piawai bagi bilangan kejayaan. Baik, mean, variance dan sisihan piawai ini adalah untuk menyatakan ramalan apabila sesuatu percubaan tembakan itu dibuat dalam bilangan yang banyak. Okey. Jadi macam tadi kita gunakan 3 kan. Jadi 3 kali percubaan, maka kita boleh buat analisis. Kerana apa? Sekadar 3 kali percubaan kita boleh buat analisis. Tapi kalau dibagi 120 kali percubaan, macam mana kita nak analisis, dah tak mampu Okey, jadi di situ kita akan buat ramalan sahaja. Maka di situlah perlunya mean, variance dan sisihan piawai. Mean bagi bilangan kejayaan diberikan oleh mu sama dengan NP. Ni U berekor sikit di sini yang kita sebut sebagai mu. Okey, mu iaitu mean sama dengan NP. N bilangan percubaan, P ialah kebarangkalian kejayaan. Okey. Variance pula. Variance dinyatakan sebagai sigma kuasa 2. Okey. Rumusnya ialah NPQ. N ialah bilangan percubaan, P ialah
kebarangkalian kejayaan, Q kebarangkalian kegagalan. Mudah saja rumus dia. Baik, sisihan piawai. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 kepada variance. Jadi yang ni mudah sajalah. Lepas kita dapat nilai variance, maka kita boleh kira nilai sisihan piawai dengan cara kita letakkan punca kuasa 2 kepada nilai variance kita. Okey, jadi punca kuasa 2 NPQ. Baik, kita lihat satu contoh di sini. Untuk penembak negara ini tadi, P ialah 0.8, Q 0.2. Dan kita lihat satu contoh di sini. Bilangan percubaan ialah 120 kali percubaan. Jadi kalau 120 kali percubaan kita tak mampu nak buat analisis yang macam mana kita buat tadi, macam gambar raja pokok tu. Nampak tak? Okey, jadi di sini kita boleh buat ramalan saja. Dalam 120 kali percubaan tembakan ini, penembak negara ini akan mampu menembak sebanyak 96 kali kena sasaran tu. Nampak tak? Macam itulah. Itulah tujuan min ini, mu. Okey. Begitu juga dengan variance dan sisihan piawai. Kita masukkan nilai NP dan Q dan kita kira. Dan inilah dia nilai variance dan inilah dia nilai sisihan piawai. Okey. Jadi kalau dalam ilmu statistik yang kita belajar mean, variance, sisihan piawai semua tu kan, itu terkaitlah dengan apa yang sedang kita bincangkan dalam situasi kes ini. Okey, para pelajar sekalian, kita berhenti di sini untuk video siri yang pertama ini. Dan kita ikuti pembelajaran kita dalam video siri yang kedua. Dalam video yang kedua nanti, kita akan membincangkan contoh-contoh masalah ataupun contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan taburan kebarangkalian binomial. Okey, baik, kita jumpa lagi dalam siri yang kedua.